Selamat sejahtera kepada pensyarah OUM, viewers dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nanda Kumaran Anak Lelaki Ramachandran. Kad metrik 830-117-015509-001 daripada Learning Center OUM Johor Bahru. Saya daripada program Bachelor of Science in Project and Facility Management, mengambil subjek EBFD 2103 Facility Design Management. Isi kandungan soalan 2 pengenalan restoran yang akan kita sentuh ialah pengenalan restoran, lokasi, konsep, makanan yang ditawarkan dan trend perniagaan makanan pasca COVID-19. COVID-19, SOP dan standard untuk restoran dan pengurusan ruang untuk restoran. Yang akhirnya ialah reka bentuk restoran yang dicadangkan oleh pelajar. Di sini kita akan membincangkan lokasi yang ditetapkan untuk restoran dan konsep yang akan kita digunakan untuk restoran dan makanan yang akan ditawarkan, menu-menu makanan yang akan ditawarkan di restoran tersebut. Untuk mengatasi COVID-19, apakah trend-trend perniagaan makanan yang akan kita gunakan? Selain itu, ketika COVID-19, apa-apa SOP yang kita kena ikut untuk restoran? Dan kita akan membincangkan juga ruang untuk restoran. Bagaimana cara flow in sampai out. Ini adalah penting supaya orang yang masuk entrance ke restoran tidak bertembung dengan orang yang exit daripada restoran. Saya ingin mengenalkan restoran NK1 Malaysia. NK ini bermaksud Nanda Kumaran. Restoran tema ini adalah jenis restoran yang menggunakan tema untuk menarik pengunjung dengan mencipta pengalaman yang tidak dapat dilupakan. NK Restoran adalah restoran bertema keluarga yang berfokus nilai hebat dengan menu halal dan makanan tradisional spice. Lokasi yang dicadangkan adalah berdekatan dengan UTC Johor, berdekatan dengan Bank PSN Johor, berdekatan dengan Galeri Kota Raya iaitu tempat bershopping dan berdekatan dengan Kuil Hindu dan Bazar Karat. Ini merupakan tempat strategi kerana kebanyakan yang bekerja di sini adalah daripada sektor government dan private. Multi-races people seperti Melayu, India, Chinese, Singh, Christian bekerja di lokasi ini. Selain itu, lokasi ini berdekatan dengan Hospital HSA, Sultan Aminah dan Balai Polis. Ini adalah peluang untuk restoran NK, satu Malaysia, mengucapkan terima kasih kepada Frontline dengan memberi harga diskaun kepada Frontline. Saya akan menerangkan konsep-konsep restoran NK1 Malaysia. Lantainya dibuat daripada vinil. Vinil merupakan bahan yang berdaya tahan yang bermaksud bahawa ia adalah nipis dan mengambil sifat-sifat fizikal subfloor yang dibentangkan. Keduanya ialah dinding berwarna hitam dan emas. Restoran saya, dindingnya berwarna hitam dan kebanyakannya kursi display center semuanya berwarna mural hitam dan emas. Tujuannya ialah desain interior yang menarik di restoran. Kini akan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menunjang tarikan pelanggan ataupun pengunjung. Konsep restoran saya adalah warna hitam dan emas yang saya bagi tahu. Mural hitam dan emas adalah salah satu pilihan yang biasa ramai restoran akan mencuba kerana untuk menciptakan kesan yang asyik namun tetap simple dan elegan. Pada sesiapa yang mostly sekarang workers yang mempunyai workload atau stress akan rasa lega atau relax bila diorang ke restoran NK1 Malaysia apabila melihat interior dan warna hitam bercampur emas. Ketiganya ialah lampu LED warm kekuningan.
Saya menggunakan lampu LED warm kekuningan 875 dan luxnya lux untuk restoran ini dalam 100 hingga 150. Saya menggunakan lampu LED warm kekuningan sebab untuk membagi view yang romantik dan relaxation. Daripada gambar ni boleh melihat yang meja-meja yang akan digunakan adalah meja bulat dan meja segi empat. Sebahagian daripada dinding restoran ini adalah diperbuat daripada gelas. Tujuannya adalah untuk mendapat pencahayaan dan kita boleh melihat di luar the environment view. Konsep menu makan merupakan satu aspek yang penting bagi sesuatu restoran. Kerana makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, memenuhi keperluan biologi. Dan second, makanan berperanan untuk menyatu padukan pelbagai etnik di Malaysia. Dengan pelbagai makanan dapat eratkan hubungan antara kaum dengan pelajari dan kita juga boleh mempelajari kebudayaan daripada kaum lain. Sebagai contoh, signature food untuk kaum Malay adalah nasi lemak dan untuk kaum India signature foodnya ialah idli thosai dan signature food untuk rakan-rakan Chinese adalah wonton mee, pau kari. So ini merupakan menu-menu yang akan dihidangkan di restoran NK1 Malaysian. Sate ayam, kambing, ayam pandan with rice, ayam lobak with rice, mi goreng, idli, thosai, nasi lemak telur bawang, wonton mee, nasi goreng kampung, nasi goreng paprik, pau ayam, kacang hitam, rojak, otak-otak dan lain-lain lagi. Seterusnya akan membincangkan trend perniagaan makanan pasca COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan 2020 yang biasanya disebut sebagai MCO atau PKP adalah sandiwara yang dilaksanakan sebagai langkah pencegahan oleh Kerajaan Pusat Malaysia sebagai tindak balas terhadap wabak COVID-19 di negara ini pada 18 Mac 2020. Perintah tersebut biasanya disebut di media lokal dan international sebagai lockdown atau lockdown separa. Kesan daripada COVID-19 kepada peniaga kecilan dan besaran adalah mengalami kerugian. Peralihan trend pengguna yang mendorong perniagaan untuk meneroka strategi baru telah wujud. Peniaga makanan di Malaysia daripada pemilik restoran, kafe, peniaga pasar malam hingga makanan segera seperti KFC, McD, Kenny Rogers dan sebagainya telah merasa kesan daripada COVID-19. Ramai peniaga telah putus asa. Trend baru diperkenalkan untuk perniagaan pasca COVID-19 iaitu Saya akan menggunakan khidmat e-dagang. Ringkasan e-dagang hanya proses membeli produk dengan cara elektronik seperti aplikasi, mudah alih dan internet. E-dagang membolehkan kita membeli dan menjual produk di skala global 24 jam sehari. Terdapat beberapa platform seperti Lazada dan Shopee. Restoran saya juga akan menggunakan platform Foodpanda atau GrabFood bagi pengantaran makanan. Platform Foodpanda memainkan peranan utama untuk keselesaan customer dan peniaga restoran seperti saya. Melalui platform Foodpanda atau GrabFood, customer tidak perlu keluar daripada rumah pada keadaan bahaya COVID-19 yang mula alami. Melalui platform ini, perniagaan restoran saya akan berjalan lancar. Melalui case study, saya merujuk pada saya membuat survey ataupun observation bagaimana suri rumah atau peniaga kecilan yang menjual cookies, biskit pada time MCO, bagaimana diorang menjual produk-produk mereka sebelum PKP. Sebelum PKP, mereka akan membuat pengantaran sendiri ke kedai runcit, pasar malam untuk menjual biskit atau cookies mereka. So, waktu PKP atau MCO, peniaga kecilan ataupun suri-suri rumah yang membuat cookies dan biskit, mereka menggunakan platform Facebook dengan mempromosikan produk mereka.
Jadi saya menggunakan idea ini untuk mempromosikan menu-menu makanan daripada restoran saya melalui Facebook dan Instagram. Penggunaan Touch and Go e-wallet ataupun dipanggil e-dompet. Perniagaan makanan perlu menaik turun aplikasi seperti e-wallet, Touch and Go, QR Pay, Boost dan sebagainya untuk restoran masing-masing, memandangkan penggunaan mula memilih bayaran secara online. Jadi saya menggunakan e-wallet sebagai bayaran daripada pelanggan. Jadi ini memudahkan untuk saya secara online. Selain itu, ia lebih selamat berbanding dengan membawa dompet ataupun handbag ke tempat yang sesak seperti pelanggan. Pada musim ataupun pada waktu sekarang, kebanyakan kes-kes kecurian dapat diketahui. Pada saya akan memilih e-wallet kerana dapat mengetahui transaction setiap hari. Selain itu, cashless platform ini memberi mata ganjaran ataupun return cashback mengikut percentage. Jadi saya mengambil kesempatan ini, sekiranya pelanggan-pelanggan yang menggunakan e-wallet, kita akan dibayar dengan ganjaran atau cashback money untuk menarik perhatian ataupun untuk menarik pelanggan ke restoran NK1 Malaysia. Seterusnya akan membincangkan COVID-19 SOP dan standard untuk restoran. Chart ini menunjukkan SOP untuk restoran yang diluluskan oleh kaki tangan pegawai kerajaan. SOP ini untuk restoran, medan selera, pusat penjaja dan gerai makanan tepi jalan berbumbung dan kios. Waktu beroperasinya mestilah bermula daripada 5 pagi hingga 12 malam dan waktu kehadiran pelanggan bermula daripada 7 pagi hingga 10 malam. Kapasiti pekerja yang diluluskan adalah 100%. Pihak berkuasa juga menekankan ataupun memberi prosedur-prosedur yang patut dipatuhi seketika sewaktu menjalankan restoran. Yang pertamanya ialah mengambil suhu badan. Pekerja yang mempunyai suhu melebihi 37.5 Celsius dan menunjukkan simptom seperti batuk, sesama, sakit tekak, demam, tidak dibenarkan bekerja. Dan pekerja ini boleh dikuarantinkan di tempat khas. Sebagai contoh, restoran NK1 Malaysia mempunyai tempat khas untuk pekerja-pekerja dan juga untuk pelanggan-pelanggan yang mempunyai simptom ini, sehingga mendapat rawatan daripada pihak hospital. Pekerja juga perlu membekal kita sebagai pemilik restoran. Kita perlu membekalkan face mask kepada pekerja secukupnya dan kita pastikan pekerja perlu memakai face mask, sentiasa memakai face mask. Aplikasi MySejahtera pekerja pembekal pelanggan perlu memuat turun dan mendaftar aplikasi ini untuk mengesan kontak rapat. Dan kami juga menyediakan buku kepada bagi orang tua yang tidak pandai menggunakan telefon Android yang boleh tulis dalam buku yang disediakan di pintu masuk restoran. Selain itu, orang yang berpengalaman dalam bidang kebersihan, GMP, Good Manufacturing Practice, sanitation, perlu memberi taklimat kepada pekerja untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan COVID-19. Penggunaan cecair-cecair pencuci seperti tombol pintu, seperti stainless steel pada tepi dinding ataupun meja-meja, kursi-kursi perlu mengikut kandungan yang ataupun garis panduan daripada KKM. Contoh cecair yang di-approve oleh KKM adalah hypochlorite. SOP untuk restoran NK1 Malaysia. Gambar raja pertama menunjukkan jarak meja A dan B adalah 2 meter. Kita boleh melihat contohnya, meja A
dengan meja B patutlah 2 meter, 6 feet daripada satu meja ke satu meja. Ini bertujuan untuk mengelakkan cross contact. Dan nombor 2, kaki tangan perlu pastikan notice on each table to indicate the number of person allowed to sit there. Gambar rajah ketiga menunjukkan jarak daripada pelanggan ke cashier ketika membuat pembayaran. Gambar rajah keempat, cashier akan di-provide dengan sanitizer di kaunter cashier. Gambar rajah kelima menunjukkan clean the tables with differential frequently with a cleaning detergent. Selepas pelanggan menikmati makanan, kita perlu membersihkan meja yang dihidang makanan tadi. Gambar rajah ke-6 menunjukkan kaki tangan perlu atau sentiasa memakai mask. Ini adalah contoh meja yang sebelum dibuat pengubahsuaian dan selepas. B adalah before, A adalah after. Meja di B menunjukkan sebarang divider antara satu pelanggan ke satu pelanggan. Dan meja di A kita boleh tengok dimodified dan mempunyai divider menggunakan akrilik supaya untuk mengelakkan cross contact daripada pelanggan pertama A dengan pelanggan kedua B. Slide seterusnya kita akan membincangkan pengurusan ruang untuk restoran. Konsep restoran merupakan salah satu hal penting yang perlu diberi perhatian supaya dapat menentukan suasana restoran. Konsep restoran ini nantinya bisa berhubung juga dengan pilihan menu, tema desain, tempat duduk hingga ke tata ruang. Maka dari itu, restoran NK1 Malaysia telah mencuba untuk menciptakan konsep yang menarik dan juga nyaman untuk restoran. Suasana yang aman juga menarik pelanggan. Pergerakan pelanggan dan kaki tangan restoran. Sebelum itu, kita akan membincangkan pergerakan kaki tangan restoran. Aspek terpenting dari susun atau restoran adalah memastikan peredaran dan pergerakan yang betul dari kaki tangan restoran dan juga pelanggan di restoran. Susun atau restoran harus dirancang dengan cara yang membolehkan kaki tangan bekerja dengan ergonomik. Contohnya ialah deliver, store, prepare, masak dan serve dan airnya mencuci, membasuh pinggan ataupun mangkuk. Apabila bahan-bahan mentah deliver, dia akan ke setiap section iaitu fish, meat, grocery, vegetable. Yang jenis vegetable akan distorekan di tempat sayuran. Yang untuk grocery akan distorekan di kitchen. Untuk bahan-bahan mentah seperti daging, ikan, ayam akan distorekan di peti sejuk. Untuk staff entry, kita boleh tengok daripada staff entry akan pergi ke staff facility. Daripada staff facility, diorang boleh ke kitchen ataupun boleh ke dining area. Ini adalah laluan untuk staff ataupun kaki tangan restoran. Kaki tangan restoran juga disediakan dengan pantry supaya mereka dapat berehat seketika ataupun menikmati hidangan. Apabila mendapat order bahagian sayur daripada kitchen grocery ataupun daripada bahan-bahan mentah akan ke kitchen area untuk memulakan proses pemasakan. Setelah habisnya masak, dia akan ke serve dining. Daripada serve dining, dia akan ke dining area. Daripada dining area, akan ke serve. Setelah pelanggan menikmati hidangan, dia akan ke wash pit. Daripada wash pit, dia akan ke waste room ataupun waste store
untuk membuang sisa-sisa makanan. Slide ini menunjukkan restoran NK Malaysia mempertimbangkan kitchen space standard. Ini bagi memudahkan pergerakan pekerja dan kaki tangan. Akan memberi tempat kerja selesa dan tidak berasa letih. Gambar raja di atas sebelah kiri menunjukkan space yang diperlukan oleh pekerja A dengan pekerja B, iaitu sekurang-kurangnya 1500 mm perjarakan. Dan gambar raja kedua menunjukkan ventilation. Ventilation merupakan satu proses yang penting untuk pemasakan. Ini untuk mengurangkan asap-asap yang terkumpul di bahagian kitchen ataupun di bawah shieling. Kita melalui mengikut gambar raja A ini mempunyai dua ventilation. Dua ventilation ini akan membawa fresh air daripada luar ke production ataupun ke shieling area. Dan mempunyai satu ventilation fan yang akan menarik asap-asap ataupun udara-udara bahang ke luar. Slide ini menunjukkan susun atau restoran harus dirancang dengan cara yang membolehkan pelanggan mencari jalan masuk ke dalam restoran dengan mudah dan kemudian ke ruang makanan. Pertama, pelanggan harus mengambil suhu badan dan menggunakan hand sanitizer. Gambar raja di sebelah kiri menunjukkan entrance. Di entrance-nya mempunyai toilet. Pelanggan boleh mencuci tangan di sini dan masuk ke area. Dan mempunyai second entrance. Di second entrance-nya mempunyai tempat untuk mengambil suhu badan dan tempat untuk hand sanitizer. Dan gambar raja ini juga menunjukkan flow pergerakan pelanggan yang masuk dan flow pergerakan pelanggan yang exit daripada restoran. Gambar raja kedua pula menunjukkan sama juga pelanggan yang daripada entrance masuk ke dalam restoran dan flow entrance pelanggan ke meja-meja yang disediakan dan flow pelanggan yang meninggalkan restoran yang menuju ke exit door. Gambar raja ini juga menunjukkan kaki tangan, pergerakan kaki tangan daripada kitchen ke tempat pelanggan, ke meja pelanggan. Flow pergerakan ini akan digunakan untuk restoran kami. Restoran kami menggunakan meja bulat round table ukuran untuk 4 orang, diameter 100 cm dan meja segi 4 untuk 2 orang dengan ukuran 76 cm darab 76 cm. Slide ini akan membincangkan reka bentuk restoran yang dicadangkan oleh saya. Beberapa case study saya buat sebelum membuat reka bentuk restoran ini. Salah satunya adalah premis makanan perlu mempunyai reka bentuk dan dibina supaya dapat mengawal risiko pencemaran. Premis pula perlu direka bentuk sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dan keduanya adalah susun atau premis perlu membenarkan aliran proses yang baik, amalan kebersihan dan keselamatan yang baik termasuk perlindungan, pencegahan serangga makhluk perosak seperti lipas, tikus dan sebagainya, dan pencemaran silang di antara waktu operasi dan semasa beroperasi. Dan ruang pemunga perlu direka bentuk bersesuaian bagi membolehkan pemindahan produk yang mudah rosak dapat dilakukan dengan segera. Lantai di kawasan basah perlu dibuat daripada anti-slip dengan menggunakan mozaik anti-slip dan untuk bahan yang tidak licin dan membolehkan penyaliran air yang mencukupi. Contohnya di bahagian-bahagian sinki, di bahagian tandas dan di bahagian kitchen membasuh, tempat area membasuh. Selain itu, saluran dan pipe perlu
dipasang dengan cara bersesuaian supaya titisan ataupun condensation tidak mencemarkan bahan mentah, peralatan dan permukaan yang bersentuhan dengan makanan atau produk air yang hendak dihidangkan. Sekarang saya akan menerangkan plan restoran ini. Restoran ini berkeluasan 100 feet ke 60 feet, iaitu square feet-nya 6,000 square feet. Ini merupakan pintu utama, pintu entrance. Di sebelah kanannya mempunyai temperature detector untuk menilai suhu badan dan mempunyai sanitizer. Di restoran ini mempunyai 1, 2 dan 3 sinki. Mempunyai 3 sinki area untuk menyenangkan pelanggan-pelanggan yang ingin mencuci tangan. Restoran ini menggunakan digital kiosk. Digital kiosk ni dilengkapi dengan menu-menu yang untuk diorder dan table untuk diduduk oleh pelanggan. Pelanggan yang berminat untuk makan buffet boleh mengambil makanannya daripada area ini. Pada sesiapa yang tidak pandai menggunakan digital kiosk, kaki tangan restoran akan mengambil order daripada pelanggan. Table di restoran ini mempunyai 2 jenis, iaitu satu segi 4 dengan bulat. Segi 4 ni dibagi kepada 2, iaitu mempunyai tanda X. X ni bermaksudnya pelanggan tidak dibenarkan berduduk di sini. Pelanggan hanya boleh berduduk bersilang antara satu sama lain. Ini untuk mengelakkan cross contact antara pelanggan ketika makan atau berbual. Table pertama dengan table kedua jaraknya 2 meter. Seperti begitu sama juga dengan table bulat, ia boleh duduk dengan 4 orang pelanggan, tetapi table bulat ini telah dimodified dengan divider menggunakan akrilik. Jadi pelanggan boleh menikmati hidangan mereka tanpa risau. Jarak antara table A dengan table B adalah 2 meter juga, disusun secara 2 meter untuk mengelakkan cross contact. Kita mempunyai 2 bilik kecil, 1, 2. Bilik ini boleh diduduki dengan hanya seorang pelanggan saja. Bilik ini kebanyakannya digunakan untuk meeting, webinar, call, video call ataupun sesiapa yang nak meeting dengan klien. Mereka boleh menggunakan bilik ini untuk membuat meeting. Dan seterusnya bilik ketiga ni adalah bilik celebration yang boleh duduk seramai 15 hingga 20 orang untuk men-celebrate birthday function, hari bapa, hari ibu dan sebagainya. Buat sementara bilik ini ditutup disebabkan oleh COVID-19. Ini merupakan laluan untuk kaki tangan ke kitchen. Di sebelah pintu masuk mempunyai storage area, cold room untuk menyimpan bahan-bahan mentah. Dan pintu keduanya mempunyai tempat-tempat mencuci, tempat-tempat washing. Di area ini adalah tempat cooking untuk memasak. Selepas memasak dia akan di-serve dan selepas tu kaki tangan akan membawa makanan atau menu membawa makanan yang diorder ke pelanggan melalui pintu ini. Dan kita juga mempunyai 2 bilik tandas, iaitu satu untuk lelaki dengan satu untuk perempuan. Bilik ini mempunyai 2 pintu masuk, iaitu untuk pelanggan dan untuk kaki tangan supaya mereka tidak perlu bergerak jauh untuk ke tandas. Dan disediakan dengan sinki untuk mencuci tangan. Ini semua merupakan laluan untuk keluar. Pelanggan yang siap dihidang makanan boleh ke sinki dan mencuci tangan dan terusnya ke kaunter pembayaran. Di kaunter pembayarannya adalah jaraknya 1 meter antara pelanggan dengan cashier untuk mengelakkan cross contact. Dan selepas pembayaran, pelanggan boleh ke pintu exit. Pintu exit dengan pintu entrance adalah bertentangan. Ini adalah untuk mengelakkan cross contact
pelanggan yang berduduk dalam dengan pelanggan yang berdiri di pintu luar. Pelanggan yang dibenarkan ke dalam restoran adalah 32 orang sahaja. Kita juga menyediakan khidmat drive-thru. Ini adalah entrance. Di sini mempunyai speaker untuk order. Pelanggan boleh order menu-menu yang tertera di sini. Dan seterusnya boleh ke kaunter pembayaran. Selepas ke kaunter pembayaran, pelanggan boleh ke takeaway food collecting area. Dan seterusnya boleh ke exit daripada kawasan restoran. Kalau melihat di flow dia adalah sehala supaya tidak untuk mengelakkan kemalangan pertembungan antara kereta. Sekian saja slide yang restoran yang saya dicadangkan. Terima kasih.